Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan Dia yang mematikan, menghina dan memuliakan, meninggi dan merendahkan. Baik buruk semua datang dari Allah. Hina mulia semua Allah yang bagi. Tak ada siapa boleh bagi apa kita hendak melainkan Allah izin. Berkumpullah seluruh makhluk ni nak datangkan mudarat pada satu orang takkan dapat. Berkumpul semua makhluk ni nak beri manfaat takkan dapat. Yang boleh bagi manfaat mudarat hanya Allah, baik buruk hanya Allah. Jadi kalau kita dapat Allah, maka kita dapat yang baik. Kalau kita hilang Allah, kita dapat yang buruk. Sama ada kita dapat duit banyak atau duit sikit. Sama ada kita dapat kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang rendah. Kalau kita tak dapat Allah, hilang Allah, semua hilang. Dapat buruk. Tak ada apa yang diberi oleh Allah pada kita tu datangkan baik pada kita. Semua yang diberi oleh Allah pada kita itu datangkan buruk. Jadi kita nak banyak benda dan yang mana melaluinya buruk datang, atau kita nak dapat sama ada sikit benda atau banyak benda baik datang, mana satu? Tentu kita nak baik datang. Kita tak mau banyak duit tapi buruknya, atau sikit duit buruk je. Jadi bukan kerana kita kaya atau kita miskin kita berjaya. Kalau kita tak dapat Allah, kaya pun kita gagal, baik duit miskin pun kita gagal, sebab yang kita dapat hanya buruk. Jadi Allah bagi kita doa, minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tak faham doa ni. Doa ni doa minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maknanya apa yang Allah bagi kat kita semua baik di dunia dan juga di akhirat. Itu ultimate doa tu. Doa ni disuruh buat waktu di Arafah, waktu tawaf di Kaabah. Bukan doa banyak-banyak. Antara doa itu, antara nak sampai Hajar Aswad tu, doa tu. Tapi kenapa disuruh buat doa? Sebab dia ultimate doa tu. Berilah kami kebaikan ni dunia dan kebaikan akhirat. Makna kita mau dapat Allah lah baru boleh dapat doa tu. Kalau kita berdoa Allah tak dapat, takkan kita boleh dapat kebaikan? Kita akan dapat keburukan lah. Jadi nak dapat Allah tu mana jalan dia? Jalan dia tentu ikut Muhammad SAW.
Ikut Muhammad tu apa maknanya? Ikut Muhammad, ikut je. Ikut dia, buat kerja dia. Itu yang makna ikut. Ikut dia makna buat kerja dia. Sebab itu Allah bagi tahu, wahai Muhammad, inilah jalan aku. Iaitu buat kerja, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Maknanya mengajak manusia kepada Allah dengan basirah tu, makna dia mengajak dengan yakin benda yang diajak tu benar. Bukan mengajak kepada Allah, kita pun tak yakin Allah tu ada. Macam Rashidi ajak kepada Allah, dia pun yakin Allah tak ada. Mana boleh mengajak dengan kepada Allah dengan basirah. Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Jadi basirah ni makna mengajak manusia kepada Allah dengan iman kuat lah. Macam Sufyan, dia tak mengajak kepada Allah dengan basirah. Dia sendiri tak yakin Allah tu ada, akhirat tu ada, tak yakin. Dia tak ada basirah. Yazid tak ajak dengan basirah. Dia sendiri tak percaya. Jadi kita ajak dia dengan, ajak kepada Allah dengan betul-betul yakin Allah tu ada. Kita yang ajak tu. Akhirat tu ada, kubur tu ada. Yang pertama Allah ada. Ini Allah pun tak ada. Jadi mengajak kepada Allah tanpa basirah. Inilah jalanku. Jalan dan mereka yang ikut aku. Jadi orang yang ikut Nabi ni, orang yang buat kerja Nabi, orang yang buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kalau dia tak buat kerja ni, dia tak ikut Nabi. Tidak buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, dia tak buat, dia tak ikut Nabi. Bila dia tak ikut Nabi, maka dia jadi orang yang sesat. Namanya waladhdallin. Jadi orang yang sesat ni orang yang tak ikut Nabi. Orang yang tak ikut Nabi tak buat kerja Nabi dengan basirah. Kerja Nabi itu mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan yakin. Maknanya kita akan dapat ajak manusia dengan yakin apa yang kita ajak tu benar bila iman kita kuatlah. Kita sendiri tak yakin, tak adalah kita mengajak dengan basirah. Jadi mula-mula kita buat kerja ni tentu tak boleh buat dengan basirah. Bila iman kita sudah kuat, baru kita memenuhi ayat ni. Mengajak kepada Allah dengan basirah. Ala basiratin ana wa manit tabani, jalan aku dan mereka yang ikut aku. Jadi mereka yang tak buat kerja ni, kalau dia semayang pun 5 waktu di masjid, walau dia pergi haji, dia pergi umrah, dia ikut puasa, dia bayar zakat, dia tak buat kerja ni, dia adalah orang yang sesat. Kalau dia baca Fatihah tu, dia dalam kumpulan waladhdallin. Bukan jalan mereka yang diberi nikmat. Jalan mereka yang diberi nikmat ni jalan yang ikut Nabi. Orang yang ikut Nabi, yang buat kerja Nabi, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Ayat ni orang tak pernah, bukan nak tafsir, baca pun tidak. Ulama sejagat tak baca dan tak ajar umat ni untuk ikut jalan ni. Ada yang kata tarikat ni berzikir saja, bertasbih dengan syekh dia, illallah, la ilaha illallah, itu sebaik-baik zikir. Jadi itu lain daripada kerja mengajak manusia kepada Allah.
tapi dah ditafsir pula. Yang dimaksud jalan Nabi itu berzikir. Jadi ini tafsiran yang salah. Siapa yang mengamalnya membuat amal yang salah. Jadi itulah yang ada kat seluruh dunia, namanya tarikat. Macam-macam tarikat nama lah. Dikatakan semuanya pergi kepada Nabi konon. Tapi bukan mana ada Nabi buat macam tu. Tak ada. Nabi panggil sahabat, ada seminggu sekali kumpul berzikir dengan dia. Tak ada. Diriwayat, dibuat-buat je oleh orang yang mengamalkan zikir. Itulah katanya tarikat. Itu bukan jalan Nabi. Jalan Nabi yang dimaksud oleh Allah dalam Quran ni, yang kita ikut ini je, tak boleh ikut tafsiran kita, ialah jalan buat kerja Nabi. Jalan Nabi itu, kerja Nabi mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Basirah mean mengajak manusia dengan yakin. Dengan apa yang kita ajak itu benar. Jadi tentulah orang yang benar aja. Dan kita akan jadi orang yang benar bila kita buat kerja ni. Kita akan jadi orang yang lurus, berada jalan lurus. Jadi hari ini seluruh manusia, seluruh orang yang dikatakan Islam di dunia ni, hari ni tak buat kerja ni. Hampir semua, melainkan yang ikut saya. Saya yang ikut, nampak ikut 6-7 orang, tapi mereka pun bukan ikut saya. Mereka betul-betul bukan ikut saya, sebab mereka banyak tak taat apa saya cakap. Dia masih ikut apa mereka nak buat. Satu orang saya suruh dia pindah sini 6-7 tahun baru pindah. Satu orang saya suruh cerai bini dia 12 tahun baru cerai. Yang nak pindah tu pun Allah bagi dia macam-macam musibah, kesusahan, paksa dia. Jadi mana murid saya? Itu yang bagus antara murid saya. Yang lain tu semua. Jadi saya tak boleh panggil dia orang murid. Pengikut pun tak boleh. Jadi saya kat dunia ni sebenarnya seorang je. Saya tak ada murid, saya tak ada pengikut. Ya tak? Yang paling baik dikatakan antara mereka yang belajar dengan saya, Samad, pun dipaksa. Jadi kalau dia pun dah tak betul, yang lain tu tentulah tak betul, tak ada ikut. Jadi saya tak diberi mana-mana pengikut oleh Allah. Siapa pun tak jadi pengikut, siapa pun tak jadi murid. Jadi saya tinggal seorang lah. Tapi itu tak jadi kebimbangan, itu tak jadi masalah. Sebab Allah bagi tahu berapa banyak yang sikit mengalahkan yang ramai. Berapa banyak yang sikit mengalahkan yang ramai. Jadi kalau saya seorang, kalau Allah kehendaki, seluruh manusia dan jin ni dikalahkan oleh saya, tunduk pada saya. Itu nampak macam satu benda macam mustahil kan, macam benda tak mungkin terjadi. Kalau di dunia ni, dunia je, belum jin lagi. Di dunia ni ada 8-7 bilion orang. Saya seorang, Allah boleh kalahkan dia orang semua. 7 bilion tunduk kat saya. Kamu mungkin nampak macam orang semua tak faham benda. Sebab mereka kata, kalau kita nak kuat, kita mesti banyak pengikut. Kalau mau parti kita kuat, memerintah, mesti parti kita banyak orang ikut. Macam UMNO sekarang, dia kata parti dia kuat, ada 3 juta. Dia claim lah. Orang lain tak ada. Jadi parti yang tak ada ramai ahli, namanya parti lemah dan tak mungkin boleh memerintah negara ni. Dia nak memerintah, kena join dengan parti sekarang ni. Sebab semua parti dah kurang MP. Kurang MP ni kurang pengikut lah. Bila bertandingnya kalah.
Mana banyak orang tak suka dia. Jadi kenapa MP saja boleh, yang banyak MP mana banyak orang suka dia, banyak pengikut. Itulah namanya kuasa. Kuasa sama dengan ramai pengikut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, berapa banyak yang sikit boleh mengalahkan ramai. Bila yang sikit atau seorang tu, macam saya seorang, dapat Allah bersama saya. Hari ni di seluruh dunia ni tak ada orang dapat Allah. Maksud dapat Allah sekarang ni jadi kekasih Allah tak ada. Saya seorang. Saya berani cakap sebab saya tahu itu betul. Kalau saya tipu, saya tak berani, saya takkan cakap. Kamu nak percaya tidak, itu masalah kamu. Tapi saya nak bagi tahu kamu, yang dapat Allah jadi kekasih kat dunia ni saya seorang. Jadi Allah Subhanahu Taala tentu kalahkan semua 8 bilion ni. 8 bilion ni kalahkan. Jadikan saya sebagai asbab untuk Allah tak payah pun asbab, seorang je dia. Asbab tu seorang je. Sebenarnya dia tak payah pun kerana dia gunakan asbab dalam dunia ni. Sebab itu Allah SWT nak selamatkan Nuh, tak payah dia buat kapal. Tak payah suruh Nuh buat kapal. Lagi pula Nuh pun bukan engineer. Tapi kerana darul asbab dunia, mesti guna asbab. Jadi Allah suruh dia buat kapal. Jadi macam tu juga, saya ni asbabnya. Allah gunakan untuk kalahkan 8 bilion manusia. Maksudnya Allah akan buat saya jadi ketua seluruh manusia. Allah bagi tahu dalam surah An-Nur ayat 55, kami menjanjikan kuasa pemerintahan di bumi. Di bumi tau. Di bumi mana seluruh dunia lah. Kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi satu orang boleh mengalahkan seluruh manusia. Satu orang tu dia boleh mengalahkan bukan sebab dia seorang, sebab Allah bersama dia. Dia dapat Allah. Allah Maha berkuasa. Seluruh manusia ni 8 bilion tak ada kuasa. Tak boleh bagi baik, tak boleh bagi buruk, tak boleh bagi hina, tak boleh bagi mulia, tak boleh buat apa-apa. Sedangkan Allah Maha kuat, Maha tahu. Dia bagi baik, bagi buruk, bagi hina, bagi mulia, bagi hidup, bagi mati. Dia bagi kita sakit, sehat. Dia bagi kita malas, rajin. Dia bagi kita sakit kepala dengan tak sakit kepala. Dia bagi kita apa saja dia nak bagilah. Tak ada siapa boleh bagi apa kita nak melainkan dia. Kita tak boleh dapat apa pun kalau tak dibagi oleh Allah Ta'ala. Jadi tentulah Allah boleh mengalahkan semua manusia ni. Sekarang ni Allah bagi COVID-19 ya. Yang bagi COVID ni memanglah bermula dari China berlaku perkara tu. Virus yang diorang kaji tu, virus COVID-19 ni virus yang banyak dulu dah banyak datang, lama dah. Lagu virus ni pun ada. Jadi the same type of virus tu dah lama dikaji. Mereka cuba nak mendapatkan cara macam mana nak menghilangkan virus ni. Kaji punya kaji, dia sudah lepas daripada lab dia. Laboratory makmal virologi di Wuhan, di University of Wuhan. Kerjasama tau antara China dan Amerika. Jadi kaji punya kaji, virus tu dah leak, maknanya telah lepas dari kawalan mereka. Allah buat dia lepas dan merebak dan mutated. Mutated main bertukar pula dari satu strain ke satu strain yang lain. Makin kuat, makin kuat. Sekarang dapat Delta strain COVID-19 yang sudah merebak ke 80 berapa? 90 negara. Cina Komunis baru je merayakan kelahiran Cina Komunis, Parti Komunis Cina.
CCP, Chinese Communist Party, CCP, dengan 700,000 orang, dengan tentera, dengan kapal terbang, 700,000 orang tanpa memakai mask pun, tanpa memakai seliput mulut dan hidung, normal. Apa Xi Jinping nak bagi tahu? Kita China orang besar, we are great nation, kita tak takut virus ni semua. No mask, berarak 700,000 orang. Bayangkan kalau COVID tu pergi ke 700,000 orang, 700,000 orang pergi kepada 1.4 billion orang kat China. Apa akan jadi China lepas ni? Daripada negara great nation, bahawa Communist Party adalah China. China takkan ada kalau tak ada Communist Party. Itu mesej dia. Dalam tu mesej Xi Jinping, aku adalah ketua selepas Mao Zedong, ketua moden China adalah aku. Komunis China ni tak ada kalau tak ada Communist Party. Makna Communist Party adalah China, China adalah Communist Party. Kami tak nak orang cuba nak mengajar kami ni. Kami ada cara tersendiri. Dia cakap lah. So kita negara besar, rakyat 1.4 bilion. Siapa yang cuba nak mengganggu kami, kepala dia akan berdarah. Dipukul oleh 1.3 bilion Cina. Dia cakap. Jadi Xi Jinping dah cakap besar. Biasanya orang cakap besar ni Allah akan ajar dia lah. Bukan biasanya, memang Allah mendengar apa Xi Jinping cakap tu. Dulu satu hari, dulu dia cakap tak ada siapa boleh menghancurkan ekonomi China ni. Tak ada siapa. Orang yang buat kapal Titanic tu kata, Tuhan pun tak boleh nak hancurkan kapal ni. Tuhan pun. Allah dengar semua. Allah bukan pekak, Maha mendengar. Dia tahu semua. Dia buat Titanic tu hancur. Itu masih lagi orang tak tampak tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha melihat. Jadi Allah akan buat. Dia dah bagi COVID sikit dekat China. Hari tu dulu mula-mula lockdown. Sekarang dia dah tak mau lagi dah. Jadi kita tengok. Biasanya umumnya Allah akan ajar dia. Kalau COVID menyerang China selepas ni, 1.3 billion kena. Seluruh dunia gegar. Tak mau China datang. Dan China kena duduk kat China je. Dan mengidap COVID dan mati. Jadi Allah SWT kalau nak kalahkan musuh dia, dia bukan susah. COVID dia bagi, bukan nampak pun. India, sekarang COVID yang Allah bagi kat India dah merebak seluruh dunia. India ni ada di seluruh dunia. Sebab itu nak merebak apa-apa kena daripada India. India ada di Amerika, ada Afrika. Dia semua ada keluarga kat India. Dia orang balik bawa semua. Dia dah jadi 90 negara sekarang Delta COVID ni. Jangan India kat sini kita percaya. Salam-salam kat dia. Yang mana balik India tu memang tak boleh balik sini balik. Yang dah balik India tak boleh datang. Jadi kalau benda ni tak kita jaga, yang India tu akan datang sini. Jadi India ni kita mau lihat dia, pinggirkan dia. Jangan bersalam dengan dia.
Jangan peluk-peluk dia. Jaga jarak. Yang hitam sikit je kita mesti awas. Siapa hitam termasuk Melayu, yang hitam ragui dia. Dia ni mungkin India. Jangan dekati dia. Kalau Cina pun tak boleh dekati juga. Dah 2 negara, habislah. Malaysia apa lagi ada? Cina mungkin COVID, India mungkin COVID, Melayu jadi COVID juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kalahkan dunia ni, tak ada masalah. Saya dah bagi tahu, saya tak tahu kamu ingat tak, Allah bagi COVID ni nak naikkan saya berkuasa. Saya dah bagi tahu. Dan nak hancurkan usaha Jemaah Tabligh. Malang saya cakap perkara ni, tapi saya kena cakap. Hancurkan usaha Jemaah Tabligh. Dan saya bagi tahu dulu lagi, apabila hak datang, yang pertama akan dihancurkan Jemaah Tabligh. Dulu lagi. Yang pernah dengar saya punya bayan dulu, ingat tak? Masa tu tak ada apa-apa pada Jemaah Tabligh. Saya kata pertama sekali akan dihancurkan batil bila saya naik, hak naik. Ialah batil yang paling kurang batil lah. Tak adalah batil kuat sangat, iaitu Jemaah Tabligh. Di antara semua sesat punya jalan kat dunia ni, yang paling last sesat tu, dia ada 73 kumpulan tau. Yang ke-72 Jemaah Tabligh. 73 yang ini, yang betul. Apabila yang betul ni naik, 73 ke bawah semua hancur. Macam itulah. Bila hak datang, semua batil hancur, termasuk Jemaah Tabligh yang ke-72. Dulu saya cakap. Jadi Allah, masa tu COVID pun tak ada. Saja saya bagi tahu. Saya bagi tahu Maulana Sa'ad ni orang politik. Dia bukan ulama. Lama dah saya cakap. Semua sekarang terang benderang, suluh lagi terang lagi bersuluh. Maulana Sa'ad ni orang politik, saya bilang. Belum ada ni lagi. 5-7 tahun dulu. Jadi kamu kena faham siapa Dr. Naswar ni. Tahu benda yang akan datang. Selalu orang yang tahu akan datang ni, Allah je bagi tahu dia. Kalau tak ada, dia tak tahu. Mana boleh. Kalau jin, banyak salah. Mana jin tahu masa akan datang? Orang tahu masa akan datang ni bukan yang dia guru dia jin. Jin pun tak tahu. Mesti Allah guru dia. Tak? Kamu tak percaya lagi yang Jemaah Tabligh ni akan hancur. Sekarang ni Jemaah Tabligh ni nak usaha nak menghidupkan. Saya bagi tahu, janganlah nak hidupkan dia, tidak dihancurkan. Buatlah yang kerja yang betul ni, yang saya buat ni dengan izin Allah. Buat yang ini, jangan sibuk nak buat tabligh lagi, nak hidupkan tabligh lagi, nak buat markaziat lah, itulah, nak keluarkan jemaah lah, nak keluar 4 bulan lah, negara jauh lah. Tak payah. Tabligh ni dah dihancurkan dan akan dihancurkan. Dan tak boleh naik lagi. Jadi 2 mission yang besar, hancurkan Jemaah Tabligh, naikkan saya berkuasa. Yang ini kamu belum nampak lagi, naikkan saya berkuasa ni. Tapi boleh tak? Bila saya dah bagi bayan kamu ni, boleh tak Allah naikkan saya berkuasa? Seorang. Saya tak ada pengikut. Murid pun tak ada. Saya dah tanya Allah, mereka yang depan saya ni bukan murid saya, bukan pengikut saya. Dia orang tak ikut. Dia orang tu tak ikut saya. Dia orang tak diikut. Jadi saya seorang. Jadi seorang mengalahkan semua yang lain. Bukan saya mengalahkan, Allah mengalahkan. Untuk Allah datangkan agama kat dunia ni. Allah naikkan saya untuk apa? Bukan supaya saya berkuasa kaya macam Raja Sulaiman. Tapi Allah naikkan saya untuk hidupkan agama di seluruh dunia. Jadi surat dah dibagi kepada Agung, Sultan semua. Pentingnya menaikkan saya berkuasa. Tapi tak ada siapa dengar. Kalau tidak, COVID ni takkan turun. COVID ni takkan hilang. Surat dah bagi dah 6 bulan dulu. Kita bagi surat aja, bagi tahu je. Kita bukan nak buat apa-apa. Kalau mau dengar. Kalau tak mau dengar, itu bukan urusan saya.
Itu kamu dengan Allah. Allah akan kerjakan kamu lah, kalau tak mau ikut cakap dia. Jadi Allah nak naikkan saya untuk hidupkan agama bermula dari Malaysia, dan kemudian ke seluruh dunia. Dan apabila dia orang ikut agama, bukankah dia orang dibuat untuk tunduk kat saya, dengar cakap saya? Tidak. Covid dia tak hilang. Covid kat negara dia orang tu tak hilang. Negara besar macam Amerika pun akan tunduk tau. Negara besar macam China, Russia akan tunduk. Negara besar macam India akan tunduk. Tak ada nak cakap banyaknya. Masa tu baru kamu kata betul apa Dr. Nasrah cakap. Sekarang belum berlaku lagi. Nanti bila dia berlaku, oh betul. Macam yang sebelum ni lah. Dia orang tak pernah percaya tabligh ni akan hancur. Siapa percaya bila saya cakap dulu? Perkara pertama bila hak ni hidup, Allah hidupkan, yang pertama hancur tabligh. Tak ada orang percaya saya. Tabligh masa tu ramai orang apa. Mana saat ni orang politik, saya bilang. Rosak tabligh ni. Tabligh ni sesat sebagai tahu. Lama dah saya cakap. Bukan baru ni. Dulu lagi. Jadi dia orang tak percayalah memang masa tu mana boleh. Sekarang cakaplah mana boleh. Cakap. Kalau saya bercakap tak betul. Ada. Jadi sekarang ni apa yang saya cakap ni, yang Amerika, Rusia, China tunduk ni, kamu percaya tak? Atau kamu kurang percaya? Memanglah susah nak percaya. Takkan pula macam mana China, India, Amerika semua boleh tunduk kat Dr. Nasrah? Tak mungkin, tak boleh. Mesti tak percaya punya. Sebab tak nampak. Bila dah nampak, wah betul. Itu bukan percaya. Itu iman tak ada pada Allah. Kalau kita ada iman kepada Allah ni, Allah apa saja dia Allah boleh buat. Bukan nak pergi tunduk Amerika ke Rusia. Yang buat dia negara kuat ni pun Allah juga. Yang buat mereka ada weapon semua ni Allah juga. Bila saya berkuasa, saya cakap kat dia orang, kalau kamu berkuasa sekarang ni, kamu kena hantar orang ke Malaysia untuk belajar kerja dakwah. Kamu tak boleh menyeksa, berlaku tidak adil pada siapa-siapa pun. Pada orang yang mengajak kamu, kepada orang yang tak mengajak kamu, kepada perempuan, lelaki, warna hitam, warna putih, semua tak boleh berlaku tidak adil. Kepada LGBT semua tak boleh bagi, semua tak boleh berlaku tidak adil. Semua kena berlaku adil. Tidak boleh ketidakadilan kamu buat. No. Kamu tak boleh bunuh orang tanpa sebab yang sahih dalam Quran. Tak boleh. Kamu nak? Boleh ikut saya. Bau Covid kamu hilang. Kamu tak nak buat tidak adilan lagi? Sorry, tak boleh. Mana dia orang nak tahan? Kita ikut. Saya tak ada paksa kamu masuk Islam. Bagi tahu kat semua ketua-ketua negara dia, saya tak mau paksa kamu, tapi kamu bawa dan hantar orang Islam kat sini. Dan orang Islam tu akan balik dan ajak orang kamu masuk Islam yang dah Islam buat kerja dakwah tanpa paksa. Tanpa melakukan kezaliman pada dia yang diajak. Dan yang diajak jangan berlaku zalim pada yang mengajak. Itu mau. Aman, damai. Jadi seluruh dunia jadi aman. Kalau tidak, Covid dia orang tak nak Covid. Hari ni dia orang mengeluh macam-macam cara nak menghilangkan Covid ni. Vaksin demi vaksin demi vaksin, namun dia tidak dijadikan oleh Allah asbab lagi untuk hilangkan Covid ni. Yang Allah jadikan asbab hilangkan Covid ni, naik saya berkuasa, baru Covid hilang. Kalau tidak buat, selamanya Covid. Siapa nak tahan? Kaum Mesir, kaum Kipti, bila datang wabak macam ni, dia orang tak tahan. Banyak mati. Dia orang pergi kat Nabi Musa, tolong minta dengan Tuhan kamu. Hari ni Allah tak buat macam tu. Kamu tak naikkan Dr. Nasrah berkuasa,
seluruh dunia, COVID takkan hilang. Mana nak hilang kalau buat vaksin ke apa ke semua tak hilang. Jadi Allah boleh mengalahkan semua orang. Dengan asbab saya seorang. Dan Allah Maha berkuasa. Dia yang memberi baik, dia yang memberi buruk. Dia yang beri hina, dia yang beri mulia. Apa saja datang dari dia. Hari ini perkara ni tak ada orang dalam dunia yakin macam saya ada. Sebab itu dia orang susah nak percaya apa saya cakap. Tapi saya cakap, bukan saya cakap untuk kamu percaya. Saya cakap kerana perintah Allah untuk suka kamu. Kamu percaya ke tidak, kamu lihat. Dulu bila saya cakap mana saat ni politik, mana ada orang percaya. Tabligh ni akan hancur, tak mana ada orang percaya. Hari ni bila tabligh hancur, saya paling orang yang tak heran langsung. Semua orang tabligh, aku tak boleh sangka tabligh ni macam ni. Tak boleh sangka. Ayalah. Saya bagi tahu kamu tak percaya. Sekarang ni cubalah. Cuba kamu nak naikkan tabligh ni. Takkan naik punya. Dia akan hancur dan dia hancurkan. Allah nak hancurkan, takkan nak naikkan lagi. Allah dah nak hancurkan, tak ada siapa boleh naikkan dia. Bila Allah naikkan, tak ada siapa boleh hancurkan. Hari ni amaran, kalau kamu tak mau ikut saya dan buat kerja dakwah macam Nabi ni, kamu takkan selamat. Kamu takkan berjaya selama-lamanya. Dengar cakap saya. Kalau kamu tak nak dengar, saya bukannya sedih. Saya sedih sikit pun tak ada. Apa asal saya nak sedih pula? Kalau kamu tak ikut, bukan saya rugi. Saya tak ada rugi. Apa pun tak ada. Saya cakap dan kamu tak nak ikut, itu pilihan kamu. Kamu dapat kesusahan nanti di dunia dan akhirat, kamu gigit jari je lah. Kalau sekiranya kami dulu ikut. Itu je lah cakap. Tak kami diseksa dalam neraka ni. Lain tak ada. Lain kamu tak boleh cakap apa. Jadi fikirlah. Kamu nak ikut atau tidak? Tak nak ikut tak apa. Tak ada siapa rugi. Allah pun tak rugi. Kamu tak nak buat kerja dakwah ni, gas ni. Kamu tak nak. Tak nak ikut Dr. Naswar. Tak nak. Tak apa. Sekarang ni kat dunia bagi COVID. Itu pun dah tak tahan. Apa lagi masuk neraka. Jadi Tuan Yang Mulia, Allah dah hantar saya sebagai rahmat. Macam Allah hantar Nabi. Rahmat ke seluruh dunia. Melalui saya ni, datangnya agama, datangnya kerja agama, kerja Nabi Muhammad SAW, datangnya agama. Inilah namanya rahmat. Kebaikan bagi seluruh manusia. Jadi COVID ni bukannya azab. Dia azab juga, tapi diturunkan untuk mengingatkan kita. Untuk kita kembali kepada agama, untuk menerima Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Dan bangkit beriman kepada Allah, ikut Nabi Muhammad dengan buat kerja. Buat jalan Muhammad SAW yang Allah bagi tahu. Katalah wahai Muhammad, kul hazihi sabili. Katakanlah pada wahai Muhammad, inilah jalanku. Mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Inilah jalan aku dan mereka yang ikut aku. Inilah jalan lurus. Inilah jalan benar. Tidak ikut jalan ni, inilah namanya jalan yang sesat. Dan orang yang sesat dan orang yang dimurkai Allah adalah tempatnya di neraka. Orang yang lurus ikut Nabi, Allah bagi tahu mereka di syurga, selamat di neraka. Okey. Saya ingat